wa Abu Ya'wa al-Bukhari fi tarikh wal Baihaqi. Artinya dari Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Uqail ni abang Sayyidina Ali, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqail ni dia masuk Islam kediang. Hak dia cerita ni masa dia kafir lagi. Masa perang Badar, Uqail ni berperang di pihak musyrikin. Lawan Nabi lagi masa tu. Mujur umur dia panjang. Dan dia masuk Islam akhirnya. Dia menceritakan apa yang berlaku. Katanya orang-orang Quraisy datang menemui Abu Talib, iaitulah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu datang ke halaman-halaman rumah kami dan di tempat-tempat kami berkumpul. Lalu dia memperdengarkan kami apa yang menyakitkan hati kami. Apa pandanganmu kalau kamu dapat melakukan sesuatu yang dapat mencegahnya? Uqail meneruhkan ceritanya. Maka Abu Talib pun berkata kepada wahai Uqail, bawalah kepadaku sepupumu itu. Uqail menceritakan satu hari pemimpin Mekah mengadu Nabi kepada Abu Talib. Abu Talib ni ialah pak saudara Nabi, yang jaga Nabi, pak saudara dan pak akak. Lepas ayah dia mati, Toki dia mati, Abu Talib diwasiatkan supaya jaga Nabi. Maka Nabi jaga Abu Talib. Abu Talib dan isteri dia sama-sama jaga Nabi. Bahkan Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib yang jaga Nabi lebih pada anak dia lagi. Diriwayatkan Fatimah Asad ni dia masuk Islam dan berhijrah Sayyidina Ali. Ketika Fatimah binti Asad mati, Nabi turun dalam liang lahat, turun sendiri dalam liang lahat. Sebelum diletakkan mak dia baring dalam liang lahat itu, tak tahu apa yang dia kata. Sayyidina Umar menceritakan, Nabi menangis bila Fatimah binti Asad mati. Fatimah binti Asad dia isteri Abu Talib. Turun dalam yang lahat, tidur dia dulu, belum letak mak dia, mak akak dia ni, mak darah sabit dia. Lepas tu baru dia kebumikan. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, pasal apalah buat kepada perempuan yang lebih pada orang lain, lebih pada orang lain? Nabi kata, dialah mak aku. Ketika ibu aku tak ada, dialah ibu aku. Yang jaga tu lebih pada anak dia. Aku bermohon kepada Allah, dan Allah menurunkan 70,000 malaikat untuk mengiringinya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan dia masuk surga. Barulah aku puas hati, kata Nabi. Setelah Nabi bermunajat dengan begitu rupa, sudah tentulah Abu Talib, pak saudara dia ni, orang yang sangat disegani, dimalu oleh Nabi SAW. Maka pemimpin Quraisy bertemu dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, pujuklah anak saudaramu ni, duduk bersyarah, duduk ajak orang masuk Islam, menyakitkan kami. Lalu Abu Talib panggil Uqail, supaya Uqail panggil Nabi SAW. Abu Talib berkata kepadaku, hai Uqail, bawalah kepadaku sepupumu itu, iaitulah Nabi SAW. Lalu aku yang Uqail mengajaknya dari salah sebuah rumah kecil kepunyaan Abu Talib. Nabi duduk di situ. Maka dia berjalan bersamaku sehinggalah berjumpa Abu Talib. Uqail menceritakan,
Maka Abu Talib pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai anak saudara kesayanganku, sesungguhnya aku mengenalimu seorang yang taat. Abu Talib kata, pujuk Nabi, aku kenalmu ni seorang anak saudara yang baik, yang taat. Sesungguhnya kaummu datang kepadaku, mereka mendakwa bahawa kamu datang ke Kaabah mereka dan tempat mereka berkumpul. Kamu memperdengarkan kepada mereka apa yang menyakitkan hati mereka. Mungkin salah benda yang mereka marah. Apa pandanganmu kalau kamu berhenti saja? Abu Talib kata, berhentilah daripada buat perkara yang menyakitkan mereka ni, tak usah ajaklah. Berhenti daripada ajak orang masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW memandang ke langit, lenggok ke langit dan bersabda, demi Allah, aku tidak berdaya untuk meninggalkan apa yang aku dibangkitkan kerananya. Walaupun seorang di kalangan kamu dapat menyalakan api dari matahari ini, walaupun ada orang boleh buat turun matahari, menyalakan api matahari yang membakar, ini perintah Allah, tak boleh berhenti, kata Nabi pada Abu Talib. Abu Talib pun berkata, demi Allah, anak saudaraku tidak pernah berbohong. Pulanglah kamu dalam keadaan berakal. Abu Talib kata, anak saudaraku tidak pernah bohong. Betul dia kata tu. Lalu dia halanya pemikir Quraisy supaya balik. Menurut satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehinggalah Allah memenangkannya atau aku dibinasakan kerananya. Aku tak berhenti daripada menyampaikan Islam sama ada Allah Ta'ala memenangkan Islam ataupun aku mati, Nabi kata. Setelah itu Abu Talib melihat keadaan Rasulullah SAW, lalu dia memanggil Rasulullah SAW, wahai anak saudaraku. Lalu Rasulullah SAW berpaling kepadanya. Dan Abu Talib pun berkata, teruskanlah urusanmu. Buatlah apa yang kamu suka. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak akan menyerahmu sekali-kali, kata Abu Talib. Hadis-hadis ini mengikut riwayat sebahagian ulama menandakan Abu Talib ini Islam. Walaupun mengikut Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Bila Nabi ajar mengucap dia nak mati, Abu Jahal dia sama. Abu Talib pergi angguk ke Abu Jahal, membetulkan apa yang Abu Jahal ikut agama nenek moyang, kata Abu Talib. Abu Talib kata begitu. Maka riwayat ini mengatakan Abu Talib mati kafir. Riwayat yang kita baca pada hari ini menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan Abu Talib ini mati dalam keadaan beriman. Kerana dia mempertahankan Nabi SAW dan menyatakan anak saudara dia betul, tak bohong. Menunjukkan Nabi sungguh dalam menyampaikan ajaran Islam.